Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Bagi tugasan individu pada kali ini, saya dipertanggungjawabkan untuk memberi ulasan tentang seberapa kuatkah tahap perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia serta apakah langkah-langkah untuk mengeratkan hubungan yang sedia ada. Sebelum melonjak ke arah yang lebih jauh, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama diberi Nur Hamizah Syazwani binti Muhammad Jamal, pelajar tahun 1 Biologi Marine, Universiti Malaysia Terengganu. Bagi menjawab soalan yang diberi dalam skala 1 hingga 10, seberapa eratkah perpaduan antara rakyat Malaysia, saya menilai ia sebagai 7. Mengapakah sedemikian? Pada pendapat saya, sentimen perkauman masih lagi wujud di Malaysia namun tidak se-ekstrim yang dahulu. Buktinya, pada tahun 2021 ketika mana negara tercinta kita, Malaysia dilanda wabak COVID-19, rakyat Malaysia bersatu padu mengkritik tentang betapa korupnya kerajaan pada ketika itu serta membuat gerakan rakyat bantu rakyat yang menyebabkan kerajaan tersebut terpaksa dibubar serta diganti serta-merta. Demikianlah hebatnya kuasa perpaduan rakyat. Dari segi politik, mungkin masih lagi terdapat beberapa perbezaan pendapat, namun ia tidaklah menimbulkan isu berdarah seperti tanggal 13 Mei. Lantas, apakah caranya bagi kita terus memupuk perpaduan agar ia menjadi lebih erat? Pada pendapat saya, yang pertama ialah kita menganjurkan majlis rumah terbuka. Semasa kerajaan mengadakan majlis rumah terbuka, seluruh rakyat negara Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum memberi komitmen yang tinggi. Mereka menghadirkan diri dan berhubung dengan satu sama lain dengan masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kaum dan latar belakang. Interaksi antara kaum dalam majlis begini dapat memperkasakan hubungan antara kaum di Malaysia. Tuntasnya, kemajuan negara kita bergantung kepada perpaduan kaum, seperti kata pepatah, bersatu teguh bercerai roboh. Yang kedua ialah melaksanakan sekolah wawasan. Sehubungan dengan itu, sistem pendidikan merupakan satu jalan komunikasi yang mudah untuk merealisasikan hasrat ini. Dengan pengenalan satu sistem pendidikan yang sama oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM, ianya telah mewujudkan perpaduan kaum secara tidak langsung. Selain itu, terdapat sekolah wawasan yang menempatkan 3 jenis sekolah, iaitu Sekolah Kebangsaan, Sekolah Jenis Kebangsaan Cina, Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil. Melalui pelaksanaan sekolah wawasan ini, ia juga dapat mempercepatkan proses perpaduan kaum. Sebagai contoh, aktiviti berkumpulan sekolah yang dijalankan secara teratur bersama murid-murid dapat memperkasakan hubungan kaum di peringkat antara sekolah. Penggunaan serta penerapan bahasa rasmi negara kita iaitu bahasa Malaysia sebagai bahasa perantaraan di sekolah-sekolah kebangsaan turut membolehkan pelbagai kaum berinteraksi antara satu sama lain. Dari kacamata lain, perpaduan antara kaum boleh dipupuk dengan memperkasa aktiviti sukan dan rekreasi dalam komuniti. Selain memanfaatkan kesihatan, aktiviti sukan dan rekreasi juga mampu melahirkan sifat bekerjasama dan toleransi antara satu sama lain. Nilai ini penting bagi kita untuk saling memahami budaya dan adab resam yang diamalkan oleh setiap kaum dan bangsa di Malaysia. Intihannya, dengan menyertai aktiviti sukan dan rekreasi, masyarakat bukan sahaja dapat bersatu padu, malah menjadi lebih sihat dan cergas. Sekian daripada saya.